Malah penonton dikasih semua sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala boleh duk panjang umur kita lagi, boleh sambut tahun baru 1444. Maka Allah Taala boleh panjang umur kita ni, dapat boleh kita mari pula sambung dalam ibadat kita, dan umur kita boleh sambungkan 1444 ni hijrah. Maka 1443 yang telah tinggal kita ni sebagai jadi kenangan bagi kita. Kenangan bagi kita tahun 1443 ni sekiranya sejarah atau dikatakan perkara-perkara yang kita telah laku yang menjadikan satu benda yang baik, maka sama-sama kita ucap alhamdulillah. Sebalik tahun yang terlepas 1443 tu, kalau kita penuh dengan benda maksiat, dikatakan sejarah sebagai hitam dengan maksiat, sama-sama kita kena ucap istighfar dengan Allah. Sama-samalah kita kena ucap ampun dengan Allah Ta'ala supaya kita ada salah dalam tahun yang telah lepas. Semoga kita nak masuk le golongan orang yang tak ada berdosa dan orang yang banyak kebajikan, supaya kita nak dapat suatu hari kelak akhirat akan kita boleh selamat, akan kita boleh temui surga Allah SWT. Itu alhamdulillah. Amor yang ada pada pertanding ni, mari bersama pula daripada pondok pada bapa kita ni kali yang kedua. 4-5 bulan ni kita mari dah. Penonton kalau rasa dah biasa tengok juga, tengoklah. Di antara hak mari lepas dah nu, mari kutip khairat. Dan kepada saudara yang duduk di mana saja berasa nak masuk saham kursi untuk sempurnakan pondok bapa kita ni, dicak kelubi deh. Dicak kelubi Bangkota ni. Maka dia alhamdulillah dah 3-4 bulan ya waktu tu. Maka saudara-saudari kita yang duk derma atau khairat untuk nak sempurna pondok dia tu, alhamdulillah. Tapi dengan keadaan tu tak cukup lagi saudara dah, banyak lagi kekurangan untuk nak mensempurnakan pondok dia ni. Lalu itulah dia sendiri saning ucapan nasihat dan lebih kurang kepada anak-anak murid dia dan kampung-kampung di sini, dan lagi pula dia nasihat kepada para ibu, saudara-saudari yang duduk di mana saja untuk ambil bahagia melalui dengan laisuk, melalui dengan melalui dengan dua laisuk lah, hak Baba Channel atau Al-Huda ni, sebagai dia nak pungutkan khairat sikit banyak atas kemampuan saudara kita berasa nak derma, berasa nak khairat untuk nak sepenuhkan pondok dia ni. Maka oleh dia agak ucap terima kasih banyaklah. Kiranya kalau tak cukup lagi, dia akan buat lagi lah. Kerana bahawasanya khairat ni kita maklum bahawasanya katanya benda yang kita duk minta, baiklah dia sendiri amba pun supa lah. Dan babasuh, babading, babazu, bagai-bagai cara yang kita duk buat lah ni melalui dengan laisuk. Kena tepat, tak ada kena makan teh, tak ada makan laksa dah. Dengan melalui dengan cara mudah alat moden ni. Maka nak share kepada semua penonton yang ada di mana saja, sama-samalah kita kena pakat sokong lah. Sekiranya kalau tak ada duit piti sekalipun, kita tolong cek lagi, atau sama-sama kita pakat tolong kecek. Kerananya agama yang kita tilik di negeri kita, baiklah Nara, Malaysia, Taning pun supalah, yang boleh duk kemai agama Allah Ta'ala, dia utama kawaming dua perkara ya. Yang tamanya kalah tarikah. Sebab tu kalau adanya batu kalah tarikah, ibu bapa kita kena pakat sokong lah. Sebab dengan tarikah ni satu daripada didik yang tumbuh untuk nak kembali agama pada masa akan datang, baik masyarakat di mana-mana. Sebab tu kita kena pakat sokong. Yang keduanya boleh tumbuh lagi. Dalam agama kita, mana agama kita nak kembali lagi tumbuh. Yang kedua ni pondok. Sampai sekiranya kalau pondok tak ada gak, pendek kata agamanya kalau anak kau nak habis dah. Dengan sebab ada tu pakai duk mengaji, atau pakai duk belajar ni lah, yang klik sebar kepada rumah sikit banyak, yang boleh duk semai jemaah, duk boleh baca kitab sekodah-kodah, dengan tu pakai dia duk mengaji di pondok masing-masing. Supaya demikian itu juga budak tadika yang dia boleh baca surat, budak tadika yang boleh kena bahasa kecil, bahasa berak, makan nasi, doa tu doa ni dengan tadika juga. Tiba-tiba bila tak ada dua ni penuntung, maka nak jadi lagu mana lah. Baiklah Malaysia, Asia pun baiklah. Sebab duk hidup agama ni kalau kita telik padat dua ni ya. Oleh demikian itu,
ibu bapa yang duduk di mana saja bila tengok dalam laisuk akabin tu ada masing-masing dah di gambar kaca tu, maka sama-samalah maka tolong sahan untuk kosi dengan kondok apa main di apa nama ni dah acak klubi dia di Bangota ni tak akan sebenarnya banyak lagi lah. Maka dia pun dah selalah kepada melalui esok pada bertanding kepada saudara untuk nak mari kosi-kosi sikit banyak walaupun 20 wala 100 wala 1000 untuk nak menyempurnakan pondok dia ni. Maka lalu itulah sama-sama duk tengok, sama-sama lah kita cari lagi. Abang kita maklum bahawasanya harta yang kita duk sedekah ni, harta yang kita duk bagi kepada infak, kepada jariah ni, kepada pondok mana-mana atau sekolah tarikat, semua tu Nabi royak dah. Mana kosa mana kosa malun bisadaqati. Tidak kuranglah hartamu tu dengan sebab sedekah. Ni kita ingat perjanjian Nabi kata lagu ni walaupun nampak 100 kita 20 tinggal 80, tapi yang sebenar tak habis. Atas jalan mana tu Allah Ta'ala nak gantilah. Sebab tu kalau kita mikir sekaligus kekayaan yang Tuhan bagi pada kita, kita tak kena sayang lah. Sikit banyak yang kita belanja kepada harta jariah ni sebagai menjadi untuk kita nak makan lepas pada mati. Lepas lagi pula harta yang kita keluar tu dia tak ada kurang apa dak. Lepas kelebihan dengan bab sedekah tu tak habis nak cerita dah dah. Pakak duk cerita somo-somo dah, tapi begitulah benda baik ni bahasa dia lah. Dia kena royak somo-somo. Tengok kita semaya pada baca muka lain tu pada Kak Yatam yang kedua tiga dia baca Fatihah tu. Dia Fatihah kedua, Fatihah tiga, Fatihah empat, Fatihah. Tak ada tukar-tukar. Tukar lain tak sah selalu dah. Mereka surah ya. Apa tu? Nanda katanya benda yang penting, ya benda yang besar. Sebab semua oleh Fatihah tu nak kecek gapo. Dalam Fatihah tu nak kecek gapo, kecek hari kiamat pun ada. Nak kecek para-para nabi sahabat pun ada. Nak kecek orang mati syahid, orang kecek solihin ada. Nak kecek Yahudi Nasara ada. Nak kecek kafir sembah berhala pun ada. Nak kecek bak itiqah pun ada. Semua dalam Fatihah tu ada belaka yang kita nak kecek gapo lah dia. Semua yang duk meliputi dalam tu lako-lako. Sabit munasabah dah agama kita pun semaya tu Fatihah tu tak boleh tinggal sama sekali. Sebagai jadi rukun semaya. Bahasa jemu bahasa puah jangan nak puah baca tu lah. Baca tu lah sebab orang panggil surah Fatihah ni. Siapa tengok dalam tafsir siapa 20 surah dan nama dia. Kita terkenal dengan surah Al-Fatihah. Itu masyhur reti belakang surah pembuka orang panggil. Nak makan nasi baru pun panggil Fatihah lah. Nak makan laksa pun panggil Fatihah lah. Nak buka nikah kahwin dengan Fatihah juga. Semua tu dengan Fatihah sebagai pembuka. Walhal Fatihah ni banyak lagi nama dia surah Syifa, surah penyembuh. Sebab tu bawa kampung ni bila dia nak perubah orang yang ada sikit banyak yang japi dia tak tinggal Fatihah. Sebab Fatihah ni dia panggil surah Syifa, surah penyembuh. Dan Fatihah boleh panggil surah Hamdi. Hari ni boleh panggil surah Hamdi kerana buka 4 Fatihah dengan muji selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Tuhan duk jagakan alam ni atau duk membelakan alam ni. Sebab tepat buka Fatihah tu selalu dah alhamdulillah selalu dah. Itu nak menunjuk katanya hebat. Dan Fatihah boleh panggil Ummul Quran, ibu Quran. Sebab apa boleh panggil ibu Qurannya? Dia jadi ibu, hal lain itu cucu lako-lako. Gapo saja tu ada belaka dalam Fatihah. Dan Fatihah boleh panggil suratul Qazum, surah redang. Gapo redang sebab atas redang tu gapo duk sipai dalam tu belaka. Banyaklah di antaranya dan dinamakan surah Sab'ina Samani. Maknanya 7 ayat yang diulai-ulai dengan dia. Rakyat tamu hak tulah, yang kedua hak tulah, yang tiga hak tulah. Duk boleh-oleh dengan dia. Pendek kata gak. Cuba kita tengok dalam tafsirnya surah Fatihah ni hebat tak hebat dia siapa 20 nama dia. Sebab itu kita jangan jemulah dia. Dan lagi Fatihah ni pula 2 kali turun. Turun di Mekah sekali, turun di Madinah sekali, tak serupa surah lain. Kata setengahnya dia turun di Mekah tu masa tekah Nabi terima semaya. Turunlah Fatihah. Ada setengah katanya selagi turun Fatihah di Madinah. Masa tekah Nabi mari di Madinah, kama dia fuak kafir alil kitab duk semaya hadap kepada Baitul Muqaddas. Maka Nabi saat ni pun suruhlah fuak kafir alil kitab semaya bersama dengan Nabi. Dia tak perlu dah Muhammad, aku duk semaya dah. Aku duk semaya dah Muhammad. Nabi kata mu semaya hadap konung, nak semaya hadap Baitullah. Tak apalah Muhammad, tak perlu dah. Aku duk semaya dah.
Jawab kepada Nabi kata, dia kata boleh. Kalau asal munawi aku semaya turutmu, tapi syaratmu kena semaya turut aku dulu. Atau orang Yahudi tu, ahli kafir, ahli kitab. Maka Nabi ni dengan temu agama dia, dia terima mana dia telajak tomok dengan agama ni supaya Nabi kafir masuk Islam ke. Dia jauh turut. Turutlah Nabi semaya kepada Baitul Muqaddas. Maka dia turut situ tu ada kata 17 bulan. Ada katanya 16 bulan. Ala kullihanya Nabi hadap kepada Baitul Muqaddas di Palestin tu setahun lebih. Dia hadap kau tu. Sama tara Tuhan tu ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad mupalinglah muka mun hadap kepada Masjidil Haram mana kepada Baitullah. Maka lalu tu kata setengahnya Nabi tu dah tengah semaya Zuhur. 2 rakaat boleh semaya hadap kepada Baitul Muqaddas dan 2 rakaat semaya kembali kepada Baitullah. Sebab situ dikenalkan satu masjid tu dia panggil Masjid Qiblataini, 2 kiblat. Itu masa kau Nabi paling menghadap kepada kiblat yang Baitullah tu, di situ kata Fatihah turun sekali pula. Jadi 2 kali turunnya Fatihah. Sebab itulah walau bagaimana kita tak jemu dengan Fatihah. Demikianlah di mana-mana sajalah ni bertambah-tambah dengan dunia moden, dengan dunia wasa teknologi, dunia wasa tansamai ni. Kena-kena tak ada kena wak puluk dah. Sejak tu tarikah tu pondok tu pakai wak hari laisuk, panggil Al-Huda, panggil Al-Chanon, Baba Chanon dan panggil mana-mana ikutlah. Buat melalui laisuk, koyaklah terpondok ni pakai bonda banyak mana. Pondok ni nak wak gapo hati. Bagi orang yang buka mata hati tu hai wasa nak khairat ke, senil habis senil lebih daripada puluk lagi. Penonton dia kasih semua ni. Puluk tu tak ada minyak kereta lagi. Puluk-puluk tu pulak cari masa lagi. Masa nak mikir puluk tak ada sejar 2 jam kalau kena yang jauh. Ni tak ada gapo bela-bela duk nerak, kira nanti makan ubi kayu ya. Bela-bela kira nanti masuk waktu asar. Bela-bela kira duk guling tengok, nerak tengok. Lepas tu duit kita masuk di dalam mata kaca dalam terasak masing-masing. Mudah habis mudah. Pas pula tak ada siapa dia tahu pula dah. Rusia pula dah. Pah belagak kobeng kita yang ada dalam terasak kita. Masuk dalam yang ada di gambar kaca hak laisuk, hak Al-Huda baik dan Baba Chanon pun baik. Masuk pergi 2,000, 3,000. Payah duit yang kita beri, tak ada jadi orang lain dah. Nampak pada raik pada poket kita. Nampak raik lah daripada tangan kita. Tapi yang sebenarnya duit pitih yang keluar saat itu Tuhan kata dah harta tu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa barang yang kamu hartamu jadi kebajikan, jadi kebaikan ni, tak ada kata boleh ke orang lain dah. Kalau mamak sedekah boleh mamak, kalau koyah sedekah boleh koyah, kalau usain sedekah boleh kau usain, kalau minah kau minah lah. Sebab tu dia kata fali anfusikum, bagi dirimu. Tak ada boleh kau siapa dia dak. Bila kita faham ni tak ada jadi duk rasa saya lah. Tak ada jadi duk rasa kata kiyak gapo dak. Sebab yang kita tubik sekut sama, kita tubik 230 kut 100 200 katalah 1000. Maka tak ada diri lain dak. Untuk diri kita sendiri juga. Yang Tuhan jelas daripada Quran dia. Bukan kata siapa-siapa duk royak dak. Bukan kata berita ca 7 dak. Bukan kata ca 3 dak. Yang Allah Taala sendirilah yang perakat katanya bagi dirimu sendirilah. Yang nak muduk sedekah sikit banyak. Inilah penonton dikasih husumu. Maka pondok Baba Mei ni buat kali yang kedua ni pula cek kata dia kurangnya banyak lagi. Maka amba yang mari pada petang ni dan dia ada royak saning tu, walaupun bunyi cerita lain lebih kurang tapi termocok yang paling besarnya nak minta khairat kepada saudara lah. Tolonglah batu dia. Tolonglah batu kepada pondok dia. Kerana dengan pondok ni tak ada dah lah. Dan siapa selama-lama pondok tak mati akan jadi dariah. Sebab itulah kita kena kasih, kita kena sayang. Sebab satu hadisnya Nabi je ada royak kepada sahabat-sahabat dia. Nabi katanya, adakah muasa nak masuk syurga dengan selalu dah? Dengan tak ada percuma dengan tak ada bayar. Boleh masuk syurga selalu dah, dengan tak ada percuma dengan tak ada bayar nilai harga tak ada dah. Boleh masuk syurga selalu dah. Maka sahabat pun jawab kata, ya Rasulullah, apa nak? Nak tu lagu mana? Ya royaklah. Dalam hatimu tu kena adalah walau sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah dia panggil temengi sama berat dengan biji zarrah. Biji zarrah ni halus sangatlah, biji sawi yang ada lebih-lebih kayu tu. Halus lebih kayu tu.
Tengok tak nampak dah kita mata orang tua ni. Pakiranya kalau kita lagi ada banyak tu ya, kita kasih kepada alim ulama. Menyebabkan kita ada banyak tu saat itu, membawakan kita boleh masuk syurga dengan selalu dah, dengan tak ada bayar dengan tak ada tanya menanya dah. Apa tu dengan kita bantu ni untuk nak mensempurnakan pondok baba mai kita ni, salah satu dia ni orang tokoh agama dah, tokoh ulama dah. Dan maka dia ni salah seorang orang alim boleh buka pondok. Maka kita tu ada hati cinta kasih kepada dia dengan kita bantukan duit piti sikit banyak tu yang kepada pondok dia untuk nak sempurna pondok dia. Insya-Allah supaya Nabi yang royak kepada sahabat dia saat ni, kita akan boleh masuk syurga dengan tak ada percuma dengan selalu dah terpenuntut dikasih semua. Dah, hati nak royak hebat tingginya orang yang ada hati dia kasih kepada alim ulama. Sebaliknya Nabi katalah kepada sahabat dia pula, sekiranya kalau wasa mung tu dah masuk neraka dengan cepat, masuk dengan bangat, waliyazabillah, tak lain tak bukannya kerana mung tu ada dalam hati bi tergadai pada Yahudi. Sabit Nabi susah dia mati, duit tak ada, hingga baju besi ada tubuh dia pun duk tergadai pada Yahudi. Gada apa? Kerana nak nafkah anak bini. Dah, nak nafkah anak bini siapa gada nah baju besi ada pada tubuh dia. Sabit Nabi tu bila dia berdoa kepada Allah, dia tak doa apa kita kerana dia kelas tinggi. Allahumma ahyini miskinan, Tuhan hidupku jadi sesak, wa amitni miskinan, dan matiku pun sesak. Tengok Nabi mati pak dah apa nama ni baju besi yang tergadai pada Yahudi. Masa dia duduk ada atas dunia dia tak mati sekalipun. Siapa Sayyidina Umar Ibn Khattab. Satu kali kita tengok Nabi duduk tidur, lepas tu bawa Nabi bangun, nampak di atas belakang Nabi daripada pelepah tamar yang lekat di tubuh badan Nabi. Belahnya nak royak Nabi susah sungguh, tidur tak pelepah tamar. Kalau kita jamin dulu kat tikar kecup lah. Dek kenal lagi tikar kecup, kenal lagi? Tak kenal dah budak lah ni, dah kenal lehah toto dah. Tak kenal nak royak modem doa dah. Modem lesau pun tak kenal dah. Bukan mesau tu biasa nama orang. Lesau dah. Nama orang ni lesau, abang nombok tu. Tak kenal belakang dah, dah. Tu nak royak jamin berapa tahun mari dah. Kamai di Nabi tu lekatlah pelepah tamar di atas belakang. Sayyidina Umar teriak. Payah tengok pula anak-anak Sayyidina, anak-anak Nabi Qasim Abdullah ni duk main ke tepi padang, pakai yang tapung, so baju so luar tu. Sayyidina Umar teriak. Bila Sayyidina Umar teriak, saat ni Nabi kata kepada Sayyidina Umar, "Mun teriak apa Umar?" Jawab kepada Umar kata, "Aku teriak ya Rasulullah, aku tak boleh tengok mung ni orang satu makhluk dunia dan akhirat. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Anbiya." Tiga Tuhan witam Nabi, penghulu segala makhluk. Sebut kata makhluk ni perkara yang bahasa kena jadi. Nabi Muhammad ni dengan serga lebih Nabi lagi. Perfikir boleh penutup. Sebab serga ni masuk dalam makhluk Allah Ta'ala. Nabi lebih pada serga lagi. Allah lah Tuhan wipekak dia tu nak royak. Pas serga tak ada kena kecek dah. Aliyu bidiadari kalau ada dalam dunia ni setitik ya, pesaning ya. Nah, Nabi katanya kalau kita tengok Aliyu, pada mati dengan tengok Aliyu, gila ke Aliyu dia. Jangok secara mana tak tahu lah bewi, nak royak jangok ni. Tu jadi kita lah ni. Tu nak royak tu. Pakai tengok tekak kan dia kecek tu Aliyu. Tengok lidah-lidah galau, pakai mati selalu berkali. Tu nak royak atas serga walau sedap walau molek. Sampai serga Nabi nak cerita tak pandai. Pandai cerita kata tak pernah tengok di mata, tak pernah dengar di, tak pernah terintah di hati, tak pernah dengar di telinga. Tu serga tu. Dah kita nak tahu kalau serga Nabi nak royak lara mana sungguh Nabi tak pandai nak royak, kita nanti masuk serga Allah Ta'ala lah. Boleh tengok lah. Supaya neraka yang Nabi nak royak sifat sakit azab tara mana, tak boleh nak royak cerita. Pakai reti kata neraka ni bila masuk dia ni beribu-ribu warna azab. Banyak mana tak tahu, beribu-ribu. Lah ni cuba kita bila molek baca. Panas, sakit, sebab, sekak, rata, pedih, apa lagi?
45 negara nak bila tak habis dah. Allah pedih weh, tak anano yak sakit seksanya, aku panahnya, senoknya, sekoknya, dah ratanya. Itulah 5 negara ya bila atas dunia. Hak ni beribu-ribu warna yang boleh rasa di dalam akhirat esok orang-orang yang tak ada beriman dengan Allah. Ni neraka. Serga ni Nabi pandang nak royak, pakai kata benda tak pernah terlintas di hati dan benda tak pernah terlintas di benda tak pernah dengar di mata, dengar di telinga, dan benda tak pernah tengok di mata. Tu serga. Nak royak tak boleh. Pakai Tuhan kata fiha ma tastahi il ampus. Di dalam serga ni benda yang dipuja oleh hawa nafsu ada lako-lako. Tak ada kena kecek. Nafsu kita nak gapo nama. Tu dia panggil serga. Kemudian bila tetap kalau Nabi Muhammad saat ni tu Tuhan wi 3 tamring dia Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Ramai-ramai rasul 313 314 ni Nabi jadi penghulu rasul. Lagi pula Sayyidul Anbiya, penghulu segala nabi. Nabi ada kata 24,000, ada kata 124,000, ada kata Nabi apa 1,000, mana sejuta. Tapi Nabi yang sebenarnya tak usah netu akal lah. Pasal netu akal ni orang panggil tak nak molek lagi. Hak molek kita itikad Nabi ni tak tahu akal banyak mana. Cuma ulama lebih 1,000 tu juta. Dah ada katanya 240,000. Tapi hak molek lagi tak usah netu akal. Tapi walau bagaimana Nabi ni banyak mana sekalipun yang jadi raja penghulu segala Nabi Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad juga. Hak ning lah hak Abu Sayyidina Umar duk kelai ni. Kelai kan? Orang selebih-lebih makhluk. Orang selebih-lebih makhluk ni, selebih-lebih Nabi, selebih Anbiya, tapi tidur di atas pelepah tamah. Raja Perisai, Raja Persia, Raja Perancis yang deraka dengan Allah Ta'ala tapi tidur atas lembek. Makan hapan lutut. Hamba berapa orang hamba. Duduk dalam mewah nafsu sungguh. Pandai-pandai orang nung lah yang menjadi hina pada Nabi ni. Dah, hina tempat duduk lah tapi dok weh. Jadi dia orang panggil Tuhan will be atas dunia. Nabi tu duduk dengan sera-sera di atas dunia. Maka tengok kawin anak yang bertapung duduk pakai. Sabit Nabi Sayyidina Umar teriak. Pas Nabi kata kan, mu tak yakin lagi ke Umar hak akhirat. Umar kata dah, aku yakin dah. Hapasnya mari kelas sekaligus. Rasul di selebih-lebih makhluk. Pakai ye lagu ni yang bertapung kawin anak. Di atas belakang pertama saja yakin cakap dah. Kalau yakin padailah Umar. Fak kafir ni yang tak ada negeri di akhirat. Nabi jawab gitu. Orang kafir ya orang yang tak ada negeri di akhirat, tak ada rumah di sana. Hari ini tak ada rumah, yakni duduk di dalam api semata-mata. Tak ada rumah dah. Duduk dalam api sungguh-sungguh. Kalau duduk dalam cerang pun dalam api, kalau duduk tak bangga pun dalam api. Kalau temu hula pun hula api. Dah, kalau temu dengan lipai pun lipai api. Temu dengan mukan akhir pun mukan apa? Malik Zabaniyah pun api. Api sungguh-sungguh. Minta doa dengan Tuhan itu hujan panas dah. Tuhan gelap. Turun tu turun batu daripada api. Ning sabit Nabi kata, "Hei Umar, orang kafir ni mana orang yang tak ada negeri di sana. Mana tak ada tempat duduk sini dah. Tu kafir nak royak tu." Oleh demikian tu penonton dikasih semua. Maka yang kita hari ni tu orang panggil sambut 1444 Hijrah. Sebagai kita terima kasih syukur kepada Allah SWT. Yang mana yang ada duit sikit banyak bertelailah hari ni tu hari yang kita terima kasih Tuhan. Agak Tuhan boleh panjang ke umur kita, boleh lagi kita beribadat kepada dia. Oleh demikian itu yang mana ambil bahagia duk tengok penonton setia, sama-sama lah kita pakat sokong, sama-sama kita infak untuk kita masuk saham kosi untuk buat jariah nak makan lepas pada mati. Apa itulah sebagai kita terima kasih yang Tuhan duk bagi sikit banyak. Kita pun masuklah on duit mari. Kalau kita masuk on duit dalam ni dengan tak ada siapa dia tahu, kita dengan Allah Ta'ala. Ini menanda kata Allah Ta'ala, Nabi dirayak dalam hadis dia, dan sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah senyap-senyap. Senyap, tak ada siapa dia tahu sedekah dia. Dia dengan Tuhan poh duit masuk dalam ni. Mari dah aku bagi hak bapa mak kita ni. Maka orang ni Nabi kata tutfi'u ghadabar rabbi, adalah orang ni
boleh mematikan kemarahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak marah. Habis dah lah kemarahan Tuhan dengan sebab sedekah saat ni. Dengan 500 kok dengan 1000 yang kita beri saat ni, boleh mematikan kemarahan Allah Ta'ala. Ni besarnya penuntut dengan sebab sedekah. Kalau kita duk kacau saya sekalipun, harta tu jadi hak kita tak tahu. Sebab kita ingat kita yang ada 2 milik. Orang panggil hak maksum so, milik tamlik so. Hak tamlik ni beratus-ratus rai, duit juta-juta, ratus ribu dalam bank. Hak ni tamlik saja ya. Bapak nyawa tubik pada badan, harta tu dia beralih pergi kepada orang makan sakar. Dengan automatik paksa lagi ada. Bukan kita dah lah. Ada pun negeri ada rezeki maksum tu, rezeki yang duduk lebih dekat yang kita boleh telan siapa dalam perut. Kalau duit kau kita boleh belanja untuk kita nak makan lepas pada mati. Sebagaimana yang amba dah baca hadis, di antara izama tabnu adama in qata amaluhu. Apabila mati seorang anak adik, pak anak adik bila nyawa tubik pada badan, in qata'a amaluhu, nasya terputus oleh amalan. Ni kita jelas dah. Ya ada gaji semaya, ya ada gaji puasa, ya ada gaji zakat, ya ada gaji sedekah, ya ada gaji baca Quran, tak leh nak buat apa, tak ada lah. Putus sungguh dah. Orang panggil putus, nak kirim surat kirim mail kepada orang telefon pun tak leh dah. Dan putus pula kita nak buat amalan semaya, amalan zakat pun tak ada dah, sebab mati dah. Tapi Nabi peluang kepada kita lagi hak tak putus dah ada lagi weh. Hak tak putus dah ada lagi. Gapo nama ada lagi? Ya katanya illa min salasin, malaikat dengan 3 perkara ning tak putus-putus. Walaupun tuan tu mati dah, tapi tak putus-putus lagi. Pala duk boleh supaya kita buat juga. Gapo nama? Ya tamanya sedekatin jariyatin. Sedekah jariah. Gapo ulama kata sedekah jariah tu? Sedekah ni orang panggil wi harta kita, wi demo milik. Lepas tu kita harap balasan pahala kepada kita, tu orang panggil sedekah. Tak ada sekat tu ya. Sekat tu ya. Tu orang panggil sedekah. Pas sedekah jariah ni, sedekah jariah ni weh. Dengan mana nak royak kata kita sedekah saat ni sedekah jariah wi ke pondok Baba Mi. Untuk nak batu pondok dia wi cari selamat ngap balasah duk selayak lagi ni. Kita wi duit kita masuk kosam boleh saham boleh 2000 kok. Maka sedekah jariah tu dia panggil berpanjang ni. Tu sedekah jariah berpanjang ni tak habis-habis. Walau tuai mati dah, walau tuai pun duduk di kubur dah, walau tuai duduk di pada masa dah, tapi nak ayat tekah duk siapa gerak. Tak ada gaduh ti. Hak kita duk sedekah selani. Kalau duit kita semata-mata kita taruh, bila menjadikan saka kepada anak kita makan kepala mayat hak bini, boleh ke bini, maka benda tu tak ada gapo sikit habuk kali tak ingat kita. Kalau dia ingat kita tu alhamdulillah lah. Sahabat Nabi pun ada sebut. Nabi katanya ummati ummatun marhumatun. Bermula umatku ni umat yang disayangi, umatku ni umat yang dirahmati. Tadkhulul qubura bizunubil kaljibal. Masuk ke dalam kubur bizunubil kaljibal dengan dosa tu beberapa bukit besar. Dengan beberapa dosa bandingnya supaya bukit duk jegup dosa. Seorang umat Nabi bila masuk le kubur bizunubi kaljibal. Maknanya dengan beberapa dosa dia ni banding supaya dengan bukit dah. Duk jegup dosa dia. Tapi wa qad ghufira laha. Padahal bila dia tubik pada luar kubur, dosa kata duk jegup besar bukit tu, Tuhan apa? Tak ada dosa. Tak ada dosa tu mata-mata apung tak boleh jadi. Mustahil lah pada adat Tuhan nak pergi apung kita tak minta. Tilik pada akal tu haru supaya kayu nak tak teh digalah tu tak laru, tak lurus. Tak tahu kena gelodek juga lebih kurang bau jatuh. Ni pun mata-mata Tuhan nak apung dosa tu, payah jugalah tilik pada adat tu. Dan dia kena kita minta. Maka bila masuk le kubur beberapa bukit besar dosa sana, tapi bila dia tubik pada luar kubur, wa qad ghufira laha. Padahal dosa dia sana tak ada.
Tak ada tu dengan apa? Lalu itulah tak ada dosa Tuhan apa tu kata Nabi bil istighfari dan al ahya'i lil amwat. Jadi dosa dia habis tu dengan sebab kita orang hidup ni duk ucap istighfar kepada si mayat. Ni penontonnya duk tengok semua baiklah ke bapa ibu yang ada seorang dua ni. Jangan tinggallah doa ke istighfar kepada ayah kita yang telah mati. Jangan tinggallah istighfar kepada mama kita yang telah mati. Berdoalah. Sebab ngab doa istighfar ni minta ampun dosa kepada si mayat dalam kubur, habis dosa. Tu ngak ucap istighfar ngak tak ada pakai modal apa ni. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tu hak untuk diri kita. Hak untuk ramai-ramai. Astaghfirullahalazim li Tuhan ampunlah dosaku wali walidayya dan dua ibu bapakku wali masyayikhina dan kepada tok guruku dan lagi wali ashabil huquqi alayya dan apa pula dosaku hak dosa aku ada sakut dengan dia ya mati dah ya tak ada dah lebih-lebih lagi laki bini duk baloh tak ada beradu cerah dua ni maka bini dia deraka dengan tok laki payah nak masuk syurga alik tok laki pun supa juga dia tak ada nafkah bila tok bini tak reda ya lekat hutan di akhirat esok pas sama-sama dosa dah pada wak lagu mana nak wui habis hak ni cerah dah hak ni belaki gi bini lain hak ni nyogi bini lain hak ni belaki lain so duk lalu bini wali ashabil huquqi alayya dan dosa hak kita ada sakut dengan demo yang telah mati lepas dah dan dosa hak demo tu dah sakut dengan kita gugur gila pendek kata wal ashabil huquqi alayya ni dosa hak kita ada sakut dengan demo pada dosa tu pula wali jami'il muslimin wal muslimat semua orang Islam tino ada jatuh nah wal mukminat lagi pula orang pula hak beriman dengan Tuhan tino ada jatuh aku minta ni Tuhan aku minta ni Tuhan bi rahmatika ya arhamar rahimin dengan kasih belahmu dengan rahmatmu Tuhan sabit kata dengan minta ampun dosa ni boleh menjadi habis dosa orang mati dalam kubur pas ta'ala tak bukan hak kita kepala ingat sekali ingat kepada ibu bapa kita kita yang duduk dalam kubur lagu mana yang duduk dalam sabit tu Nabi kata masuk dalam bukit masuk di dalam tanah tadkhulul qubura bizunubi kal jibal umatku ni masuk dalam kubur beberapa dosa bandingkan sepengah bukit dah bandingnya supaya dengan bukit dah dosa tu banyak dosa tu besar tapi waqadru firalaha padahalnya diampun dosa tak ada sebab apa istighfar saat ni yang kedua penuntun wassadaqah kita duk sedekah lah kepada si mayat ada dalam kubur dah dengan dosa dia bandingin Nabi kata bizunubi kal jibal sani dan beberapa dosa bandingin sama-sama bukit sekalipun tapi dengan sebab anak duk sedekah hak kita pergi ingatlah sikit banyak harta kekayaan yang orang tua duk taruh kita tu dia tanya kita kahwin tanya dia kahwin ya hatta kita ngaji siapa kita cuk jadi kru yang mati dah pas bunyilah di mana khairat sejik baik tadika baik pas tambah petani berada satu daripada bulan Muharram sebagai buat jadi saksi lah sambut tahun baru sebagai syukur kepada Allah aku nak sedekah lah jariah aku ni untuk kepada pondok Baba Mei yang aku bing masing-masing ada di naca dah tu kak boleh 2,000 kok 3,000 kok untuk masuk saham kosi kepada sejik ni menjadikan pala sampai kepada ayahku duduk dalam kubur dan maku dalam kubur. Mudah-mudahan dengan sedekah kita tu orang tua yang kita duduk dalam kubur saat itu adalah menjadi dosa tak ada dengan sebab anak tu sedekah selalah penonton yang duduk tengok dia duduk jaga kita duduk bela kita pera kita sapa hatam ngaji malam-malam dia menyuluh matang maka tak ada balas mana duduk jimat nawi anak cuk ngaji kita boleh jadi kru pen payaban maka duit kita ada ingat kepada pak kita yang telah mati lebih lagi Nabi kata mayat duduk dalam kubur ni Nabi kata al-mayyitu fil qabri kawarikin bermula mayat yang duduk dalam kubur Nabi banding sebagai lemah air dah lah lemah air pehel lah minta tolong deh kalau tangi kalau gotu panggil lah luik ke apa tolong
Ni orang lemah air. Pas kita bimbang takut Nabi kata al mayyitu fil qabri kagorikin. Bermula mayat yang duduk dalam kubur ni bandingnya supaya orang lemah air dah. Maka nak wilpah dia tegapa nama we. Nabi kata al murawwasi ya'taziru dah yantaziru da'watan. Mayat tu duk nanti-nanti menunggu kita doa kita orang hidup. Duk doa-doa kita orang hidup untuk siapa pahala kepada dia. Dan duk tunggu-tunggu wal istighfaru hak kita minta ampun kepada dia. Dan minta pula dia duk tunggu-tunggu was sadaqah sedekah kita. Ni penonton dia kasih semua deh. Walaupun kita duk bui dah tapi kita builah lagi. Sebab kita nak ada lako-lako di sejik tu tadika atau tekan ni. Oh baru minggu dah pun nak baba main 1000, hawi pula 1000 pula engko duit kita dak boleh ni. Kau banyak kau molek. Dan sabit tu dia katanya sebut dalam kitab tazkirah. Allah yarham ayah diske tu gua buat Espanyol tu. Kata kita manusia dua perkara lah kita mati. Mati pak masuk dalam kubur kita ambil kerehatan. Ya tamu kita ambil kerehatan kita tak ada buat apa dah weh. Tak ada dah dekah pun tak ada dah dalam kubur. Rehat sungguh-sungguh dah. Semaya puasa pun dah. Kau duduk rehat sungguh-sungguh. Makan puluh orang pun tak kena makan puluh orang dah. Kedai kopi tak kena pergi dah. Ngobok jambu tak kena tak ada kena ngangguk dah. Haji-haji pun tak kena main dia apa ada. Lalu lah kau sebenarnya sungguh duk ambil kerehatan sungguh. Kau duk tidur itu dah. Yang kedua pula dalam keadaan dia ambil kerehatan saat ni, ambil pula kesenangan dia. Maka dengan kesenangan ni hak bekalan yang kita ada pada masa kita hidup lah ni. Kalaunya ada sedekah banyak, maka sedekah ni lah duduk jadi seni lah kita dalam kubur. Sebab dia jadi saing teman kita dalam kubur. Dekah jariah hak pondok baba mi, dekah jariah pula hak masjid tu masjid ni. Dia ada kata jariah ni sedekah berpanjang ni. Gapo sedekah berpanjang ni? Ialah sedekah wakaf. Yang tak ada milik dah. Panjang susu sampai kiamat. Sampai tu nak putus, nak nak jual tak leh benda wakaf ni. Nah, sebab orang pahala ya orang pahala sedekah jariah ni, sedekah yang berpanjang ni. Duk mengalir tak supah bila-bila. Kemudian kita adalah buat pahala kepada orang tua kita saat ni. Kesenangan sungguh duk lah tu. Kita sibuk-sibuk lah. Kita rajin baca Quran. Maka amalan Quran menjadikan sains teman kita. Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu kana sungguhnya Quran ni yati yaumal qiyamah, datanglah ia pada hari kiamat. Datang saat itu syafi'an li ashabi. Syafi'an boleh musyafaat li ashabi bagi ampunnya yang baca. Dah ke? Mak rajin duk baca dah mak. Tak ama mak aja ni. Aca tema dah. Ni dah beluk kara mak, beluk kuat dah dah. Kau bangun tarian dah. Belah ke mana belah? Aca tu belah, Quran belah dah. Ni bemik dia. Kena bemik aja hijau dah. Pasal mak jangguk tu molek dah Quran kena baca telah sedekah tu pitih tak ada. Pemolek saya tak jaga-jaga tu. Pak kita mati mau cidah weh di sana tabir tu. Jadi temis selalu dah. Bersama ni orang pergi ambil kesenangan ni. Ambil kesenangan selalu dah lah. Semaya tengah malam tahajud pun mari. Dah ke? Hak kita ada jemaah pun mari. Hak ada sedekah pun mari. Hak kita ada tolong di pondok baba men ni, tolong di piti tak ada tolong gai pula. Tolong akik gotu dia, tolong gau seming dia, tolong sokong dalam pala fikir baba men kenapa baik ni kita winasak dia. Semua tu akan jadi kebaikan jadi bersama kita lagu. Sampai benda kebaikan ni kena buat banyak sungguh. Dalil mana kata kena banyak? Tuhan besar sendiri. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut akan Allah. Tuhan besar so takut dia. Maksud takut orang panggil menjaga. Lagu mana menjaga? Menjaga dengan mana kita buat benda hak dia suruh. Menjaga selagi di mana kita patai lagi dengan benda hak dia lagi. Yang hidup buat hak dia patai lagi. Arti buat hak dia suruh, tinggal ya benda dia lagi. Itu nama takwa. Tuhan besar so kita orang beriman takut dia saat itu. Tuhan kata pula, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wan tanzur, hendaklah kamu dah fikir tilik oleh tiap-tiap seorang. Dah belah dia ke apa sumak dia. Dah ke mak pun fikir cara mak bejik pun cara bejik. Mau sudah lek sana fikir nak orang nafsun ma taqaddamat liwat. Mu fikir oleh tiap-tiap orang, tiap-tiap seorang
ma taqaddamat lirat ma mana barang amalan yang kamu nak makan esok. Bukan esok lawan lusa tolak toleh ni dak. Esok dengan mana hari kiamat la kubur. Ni Tuhan saya sendiri ni bemak weh. Bukan cho 7 chon 7 TV เพื่อคุณ bukan cho 7 Tuhan mana Tuhan chao kon lok ni Tuhan kita yang kita nak sembah. So kita tu tilik oleh tiap-tiap sore ma taqaddamat lirat barang yang kamu nak makan mana amalan yang kamu nak makan esok hari bukan cedek wi banyak. Sebab Imam Ghazali kata siapa ni yang sangat jauh fa innas safara baidun. Siapa yang kita turun dalam kuburnya sangat jauh. Jauh setara mana dah? Jauh dia ni gi tak klik pas bila dah. Mai mi wan leที่จากละกระปงเจาะกลูบีบางโอตาไปแล้วไปหลับไปแล้วไม่กลับบ้านแล้วมะอยู่ในอาลันบาร์ซะห์คนเดียวInilah kalau kita tak ada buat persiapan nak duduk di situ akan menyesallah kita dalam kubur. Kau jadi supaya orang lemah air al-murawwasi yang tazidu da'watan duk nanti menunggu doa kita orang hidup. Pak orang hidup lah dah tak ada mengaji pula. Dah sabit itulah kita kena bantulah. Dah sedekah jariah ni benda hak mudah sekali. Sabit Nabi kita sedekatin jariatin mula-mula. Mudah ada duit pernah selalu dah. Pernah tak ada kena banyak perkara dah. Sabit kat orang nak mati dia minta nak dekah. Ada tak anak minta nak semaya, dak semaya payah pergi semaya lagi kena rokok kena sujud. Dekah pak waktu bela kau cek terus selalu dah. Nah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, albasa kita jangan duk mati ku lagi Tuhan boleh sebentar boleh 10 minit. Jangan lagi Tuhan, jangan tak si mati lagi boleh 10 minit. Dono warga apa tu minta boleh 10 minit tak si mati lagi tu. Dono warga apa? Dia kata fa as-sadaqah, nak sedekah. Sebab ia mudah. Kata-kata nak solat tu maya payah sikit. Puasa kau payah benar. Dah tu dia panggil sedekah yang mudah. Sampai dia minta nak sedekah. Lepas tu dia jawab kena. Tuhan katanya wa fa saddaqa wa akum minas solihin, dan yang minta nak jadi orang juru, orang yang soleh. Lepas tu dia jawab walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tuhan tak terakhir dah akan nafas seseorang itu bila sampai ke ajal pop selalu dah. Tapi nak menunjuk kata orang yang tak sedekah ni sesat. Siapa Tuhan disebut kalau nak mati minta Tuhan tu jangan mati lagi, nak sedekah tu belum masuk dalam kubur lagi. Dah sampai oleh demikian tu penonton yang duduk tengok ni pondok babo me pakai tak ada nak kecek banyak, nak duit tu betul dah. Wui lah duit ke dia. Duit pun bukan boleh ke dia babo me, bukan boleh ke amor, bukan boleh ke soleh dia, boleh kepada anda sendiri. Yang dekah untuk jariah pondok babo me ni tengok balasah dia pun tak akan sudah lagi. Dan banyak lagi lah keperluan untuk nak menyudahkan pondok dia. Maka dia ni salah satu nak gerebekkan diri dia, jiwa dia dan tenaga dia untuk nak bukakan satu pondok, nak dalam pondok, nak mengajar pula budak-budak tak pakai. Lebih kurang tak pakai pun dah ada dah. Tak ramai pun ada dah. Sebagai kau tumbuh-tumbuh sama-sama kita berdoa akan berpanjanglah pondok dia lagi. Aku jadi tu lagi boleh pakai mengaji ramai. Karena dunia ni tak pandai dah kalau pondok sikit-sikit. Cuba kita tengoknya dah, kalau ibu bapa jadi kasih semua. Benda yang tak diskor-skor sekali kalau kita tahu, kalau kita tahu Allah. Adakah kita taruh mudah-mudah? Gapo? Dalam ketun ni jual tak apa nama? Jual tak salah. Tak Allah salah. Kalau kita taruh Allah lah, tentu kita kata tak boleh jadi undang-undang, nak pergi ukar kata tak salah. Siapa ada kena ingat tengok dalam berita hari tu hari-hari. Jambi baju sikit pun kena dah. Asuk guk pun teng. Asuk guk pun jual teng. Bunyi teng-teng tak ada beradu. Tapi lah ni ngatak seka-seka dunia yang sangat fitnah kepada umat Islam kita yang membawakan kepada jual ketung tak salah. Di benda ni gini mo ni pun tuan dikasih semua. Kalau tak ada bahagia pondok jaga-jaga budak-budak pemuda-pemuda akan habislah benda ni masuk lagi kepada benda ketung-keteng dia mudah doa. Benda tak suka. Apalagi pula tak suka pula. Yang nak jadikan ganjur sekat kita hidup mari tak ajing kita ganjur ni undang-undang dunia tak salah. Salah. Tapi mari timbul pada tahun ni boleh tanik, boleh isak. Siapa budak-budak kau dinding mata merah-merah putih-putih ni kau kalau tak ngaji pondok pun untung boleh tengok teras lalu lah.
Ya budak pemuda wairun ambil paling 15 apa 20 ya cok nak terah. Nak tahu benda ni setara mana tahu. Ya nak terah, ya nak terah. Pas terah benda ni bukan terah motong. Bukan terah nyakunyo. Terah tu kena 2-3 macam tak tahu bak selalu. Terah ni ya arai. Ya sedak nunu kecek lilis sikit-sikit esok kau molak 2 butang. Esok 3 butang, 4 butang. Dulu tu kau ketung tu payah dia mau boleh tinggal ramah dah. Sekeni 3 minggu. Dak ada dalam rumah. Duk takai sikit-sikit je nak wihlah lalu begitu lah padu rokok lah ada sebab pukul lalu. Yang atas keni 3 minggu, bodoh jual kat tepi batas mana kelik 3 keni semula sehari. Ha tu nak royak balik dengan betatullah. Ha sabit tu kalau penonton tak ambil sokong kau pondok pula gak. Nanti tengoklah dari agama kita ni gak, tama-tama budak tak ngaji lagi dia berpergian dengan undang dunia. Hak undang akhirat ya tak reti. Duk pasal kata halal lah, ha sudah sungguhlah. Muka punya kata, oh ketung tak ada apa, tak ada najis apa. Pakai sakit urat, duk dengar hak tu tak ada apa. Halal siapa bercampur Coca-Cola si Kunroy tak pandai. Sabit itulah orang hak cermat pakai dok dulu dah lah. Dah ke bimbel takut orang panggil hazal bat katuk itu dulu selalu supaya orang tino ke asalnya aurah ni bukan tak suara ni bukan aurah. Aurah ni orang panggil benda jenis orang panggil kaki dah tekak rambut tu orang panggil aurah. Tapi renanya suara orang tino saat ni tu Tuhan boleh dah cemburu sangat tak sunat baik orang tino baca Quran derah-derah pun tak ada diizin dah tu kecek derah-derah. Sehingga kita orang saleh orang jantan wi assalamualaikum. Wi saleh kepada orang tino sayang kita tu laki kita tak ada. Sayang kita tak ada bini dia. Pak bini dia jawab saleh lagu mana? Agama sepekuk mulut. Waalaikumsalam. So jawab aku tu. Rena tak jawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kira apa tu? Dia takut menarik ke suara. Kata saya jawab lagu tu tak apa, kena pekuk hidup. Waalaikumsalam. Bunyi ngidung tak ngidung tu. Boleh jawab tapi kena pelan-pelan suara. Padahal suara bukan aurah kali, tapi tu hidup jaga takut jadi fitnah. Duk katuk belah-belah. Sabit Nabi kata, la aghyaru ahadam minallah. Tak ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Duk katuk lubang takut tembus tu. Tu besar tak besar dah. Boleh dimakai tu baiklah. Walaupun segi kata ganja doleh kocek boleh buat semaya bukan najis. Dan ketung pun orang panggil tak najis kalau wasa doleh pakai boleh buat semaya. Makai was sakit urat tak ada apa. Tapi bimbang takut kerana maslahat, kerana maslahat dengan jadi mudarat tu banyak honung. Tu benda tak suka-suka belaka tu. Pas tu ubik undang-undang tak suka lagi gapo nama lah. Jatah sama jatah boleh nikah pula dah. Asal winok gi mari je. Pas boleh main. Benda tu dia panggil make up tu belaka tu tak siapa nak fikir kamu tubik mari. Dan tino sama tino boleh nikah. Asal winok. Boleh keluar surat bain somrok. Bain tentang somrok boleh tubik dah. Tu undang yang baru tubik. Lepas tu kalau tak ada benda gini mo ni pun untung. Tak sekat-sekat dengan pondok kata Allah. Padahal nikah tino sama tino jatah sama jatah ni 100% pan lan tak betul dengan sunnah Nabi sallallahu. Sunnah Nabi lagu mana? Sunnah Nabi ni adalah rukun nikah. Nah, ia ada 5. Cuba tengok. Dalam rukun 5, dalam 5 rukun saat itu, ya tamunya nak ijab. Ijab ni sebelah alif tu ime akad. Yang keduanya qabul. Alif tu ime, qabul ni alif anak tu nak terima. Satu rukun. Rukun yang keduanya di antaranya lelaki, orang jantan. Yang ketiganya perempuan. Tengok dia. Nak nikah rukun tina jantan 2 rukun dah tu. Yang keempat 2 saksi, yang kelimanya wali. Kalau ni boleh nikah tina sama tina, nampak berlawan dengan hadis Nabi. Sampai Nabi kata, Nabi kata lagu mana? An-nikahu sunnati, bermula nikah ni adalah satu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, siapa-siapa yang tak beramal dengan sunnahku. Lagu mana tak amal dengan sunnah Nabi? Dengan bahawa nikah tak cukup rukun syarat. Nikah tapi tak cukup rukun syarat. Maka Nabi kata falaisa minni, orang ni adalah bukan dalam golongan aku. Ni orang panggil dunia pada masalah ni. Kalau tak berat di tarikat, tak berat di pondok penutun, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan boleh jadi menepuhkan benda hak Yahudi duk mari sebar pada masalah ni.
Sebab Yahudi yang mari le mata kepala otak dia, yang nak buat lagu mana no umat Nabi Muhammad ai budak-budak wairul remaja ni tak se fikir agama. Tak lain tak bukan ya hatta kena benda hatta benda mabuk wi banyak. Bila budak pemuda lekat benda tagih benda mabuk, dia tak fikir dah agama sama sekali. Hak dia fikir dia nak benda mabuk dia tu. Tak ada dia curi. Dia tak ada lagi, dia curi lagi. Tanya mak dia, ayah dia. Tahu dia kata, dia godeh. Siapa bunuh pun ada dengan sebab mabuk. Pak, kena ditaton Yahudi tak perangai prop, jaya. Sabar tu pelak-pelak, kakah-kakah mabuk. Siapa tak lembu pun, dia mau seruk dengan jenguk. Mula-mula berat, mula-mula berak. Dia wasak dia. Pagi bubuh, hubak pandang sikit banyak dari peletin tu, isak kaya rebah juga. Tak lembu pandang awak isak. Tu nak royak. Tapi kita tak kira lah. Walau gay, walau menapung. Bila sebut kata mabuk, nama al-khamak lalu. Jadi agak lah. Agak ada al-khamru dia panggil penutup. Tudung. Ya tudung akal, ya tak kena dah. Ime tak kena baba me, tak kena ayah. Tak kena siapa-siapa dia dah. Asal dia tu boleh hajat dia. Hak ni dia buat belakang orang ni. Sampai Nabi pun ada sebut, dia katanya, innamal khamru umul khaba'is. Sesungguhnya agak ni, ibu segala dosa. Kena dengan Nabi kata, orang nak berzina pun mabuk dululah. Orang nak bunuh orang pun mabuk dululah. Orang nak kelanyai honahan, nak kelanyai. Saya tengok dah mak. Masuk dah mak honahan. Tak termasuk mak sekali deh. Pakai baju dalam, utih 100 mak duduk dada. Utih mak. Oh, sanding mak weh. Pada mau selik duit celah tu cerek. 500 kok mak, 1 tak kecek mak. Tu nak royak tu. Payah duduk decok depan orang tu mak. Mabuk mak tu. Dia tak mabuk, dia malu kat wedah weh. Dia pun malu kemaluan wala kafir pun, tapi dengan mabuk seperti tak cara dah. Mai duk tak hibak gaya tewak lagu bele-bele. Tak nyenyeh-tenyeh. Apa ke tenyeh palsu mak, tenyeh gon ni. Lembek nyek-nyek mak deh. Tu nak royak mak tu. Penutup begitulah. Tu nak royak orang Yahudi duk tipu deh. Apa tu kita pun tipu habis duit. Duit motor nego kaya toh mak. Bini klik tanya lagu mana? Tak ada kayu urung. Tak 5 sama master dah. Padahal skor 20. Habis hodahang. Habis denung esok ke kayu lah. Mata biru mak. Dah kulit tu warna merah, warna hitam biru dah. Kena tak di panah. Bigo kayu getah. Tapi gila kau orang duk decok di apa nama pot nara di hajai. Habis. Naga ikan pun serupa juga. Pak duk decok tu dia tak malu dah sebab dia mabuk. Kena dengan Nabi kata innamal khamru umul khaba'is. Pak arak dia orang panggil rijsun min amali syaitan. Satu jenis amal syaitan arak ni. Dan judi, orang panggil wal maisid. Innamal khamru wal maisid ismun kabid. Dua ni sebesar-besar dosa, bukan halus dak. Dosa besar duk tekak sirik judi pun serupa. Judi ni dek weh, duit banyak mana pun tak ada jadi milik kita. Bayar hutang ya tak lepas walau lepas masyarakat. Tak lepas pula dengan Allah Ta'ala. Sebab duit judi bukan milik kita. Pasal apa kita duduk judi? Pasalnya lagi makan duit judi. Makan mama tumjang. Makan nasi ikan kakak samruk. Makan nasi berah mak candu air kering. Gi jadi daging darah. Serga mai tabrak. Serga tak terima. Sebab Tuhan serga nak terima ni benda yang bersih sungguh. Orang yang ada duit haram, dia duk makan dalam perut jadi daging darah. Orang duk minum benda haram menjadikan daging darah. Maka Nabi kata kullalahmin nabata min sutin pannaru aulabihi. Tiap daging yang tumbuh dengan duit haram tak boleh nak masuk ke dalam syurga. Kena pergi kepada neraka dulu. Pannaru aulabihi. Maka neraka lah utama dengan dia. Ni nak royak benda haram. Sebab tu kita kena jauh lah dengan dia dah. Tapi pucuk mari di mana? Di mabuk sebutir. Sampai oleh demikian tu penuntut dikasih semua. Pondok di mana-mana sajalah yang benar minta bantuan. Kita sokonglah, sokong je kita ada. Tak banyak kita berilah. Lebih-lebih lagi pada petani ni payah nak bertemu. Satu daripada bulan Muharram. Sebagai bulan yang sejarah catat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. 1444 tahun dah. Yang Nabi tinggal kota Mekah mari kepada di Madinah. Banyak juga sahabat-sahabat duk bincang tu. Nak kira di mana hijrah Nabi? Ambil di Nabi mula hijrah Nabi umur 40 kan? Tak lagi. Kalau ambil di 40 Nabi banyak lagi. Tak dengan 200 tahun dah lah. Ambil mana? Ambil di Nabi beranak. Ambil di Nabi beranak kita kira hijrah. Kalau ambil di Nabi beranak, Nabi mati umur 63.
Nabi mati umur 63. Dah, apa tu kita capur dengan 1400. Dah, dia panggil. Kira mana kira Nabi duduk di Mekah 53 tahun. 53 tahun kita capur dengan 1444. Berapa? Tak 200 tahun kat dia. Berapa mak? Mak nak kira tu mau tak tu baik. Oh, berat mak. Belum dah lah mak. 53 dengan 1444. Cuba kira malam. Kumbuh Allah malam. Tak sebut 1000 lah. 44 jadi. 44 dengan 53. Tak 97. Lama mak ngira. Oh, badai. Kau dah ada mak. Kau dah boleh mak ya tu. Tu 97. Jadi artinya 1497 tahun. Kalau ambil daripada Nabi beranak. Kalau ambil daripada 40 Nabi mulai wahyu jadi Nabi, hak tu dia panggil 1000 apa nama ni? 1000 dalam 70 tu. 40 dengan 44 88. 88. Lalu tu keputusannya dia ambil daripada Nabi tinggal kota Mekah mari kepada Madinah. 1443 baru masuk 1444. Jadi tu tak mati kita ya tengok tu. Pagi mati amal dah rung kita. Tu menanda kata yang mati tu Tuhan tu orang panggil mek dia pergi dah lah. Kita hak tak mati lagi ni ingat molek weh kat wedah kat nah dia. Tuhan duk sayang kita lagi so kita banyak amal ibadat. So banyak amal ibadat. Tambah-tambah bila pak masuk tahun baru kita ingat kita jangan ingatlah kata kita ni baru mengikut tahun atik. Belalah kata bunyi tahun baru 1444. Tapi kita kena ingat kata kita ni kau buruk. Kau tarak. Kau tak gari mata. Kau kelik kecep. Kau hubai banyak. Jadi kita ni kau tarak weh. Kau dekat nak mati. Kalau nak mati dah 10 tinggal 9 dah. Sampai orang panggil hijrah ni kita kena ambil pengertian benar hikmah. Untuk kita nak ambil pakar tadi kita. Yang penting sekali yang kita nak banyak amal ibadat. Yang kita nak perhabiskan dosa kita dengan ucap istighfar yang kita penting besar sekali. Sabit Nabi kata hijrah ni dah orang panggil apa ni wa azamu hijrah, sebesar-besar hijrah ni hijrah apa nama ma haramallahu anhu, barang yang kita boleh tinggal hak deraka dengan Allah. Hak ni hijrah yang paling besar sekali. Dikatakan hijrah umum orang panggil semenjak sampai kiamat hijrah ni. Boleh tinggalkan mengupak kita mari pada zikir. Tu perubahan daripada tu. Tidak mengupak hari-hari lah. Dah ke? Sama taro nak gelak sehari-hari boleh sampai belah guning ngupak demo. Ngacung jaga-jaga 3 guning setengah. Lawak pula 20 nego guning. Boleh sute puang capur 3-4 kara tu. Allah teruknya kalau kita tahu mikir. Ada rasa apa? Muka tak nak tengok, tak ada pedih, tak ada apa. Kalau hujan tu rasa-rasa kepala. Semua-semua gatal tu gatal juga. Ni tak ada apa 3 lori sehari pun. Ni kempulan kepada iman kita tu setara mana. Nak wi Tuhan buka mata hati berasa kata dosa lagu ni akulah takut. Dosa ni mulah yang murih tu. Dan kita berasa situ barulah kita nak taubat yang kita deraka dengan Allah yang telah lepas. Dan hak depan lagi aku hijrah mana aku beralih. Hijrah pada lurah mana beralih. Beralih daripada mengupak kita pergi kepada zikrillah. Beralih kepada mengacung kita pergi baca Quran. Beralih daripada pelawak kita pergilah kepada selawat Nabi. Tukarlah orang panggil tu ubah daripada hijrah yang paling mulai. Adapun hijrah kah ni 8 tahun. Nabi tinggal kota Mekah. Daripada Nabi nak duduk taklih dah di sana sebab dikacik oleh kafir Quraisy. Tekah belum pada Abu Talib mati, Khadijah binti Khuwailid mati, tak apalah. Moga Nabi duk pung demon ni. Seolah dikatakan Abu Talib ni Rata Menteri Kalahun. Kedebel lah. Tengok Nayuk Prayut lah. Nayuk Prayut Chan Ocha. Kuat kat dah. Apa nama? Rata Menteri Kalahun. Jalan gini. Ni rapi yo. Jalan. Tak itu kan? Oh. Kalau dia pun nak kata, oh kita takut. Alah pandainya. Jalan gitu. Orang tak kabur jalan lepas tu. Nak kira ada 2 tamneng. Pen Nayuk 8 ปีแล้ว แล้วก็ขวดกับตำแหน่งได้apa nama Rata Menteri Kalahum bah pak dara Nabi Abu Talib jadi Rata Menteri Kalahum bah dia nak hera dia nak berani nak buat teruk-teruk rencai kepada Kalahum
Pasal lagi bini Nabi tu nama apa? Khadijah. Rata menteri wakan klan. Bahagia duit. Bahagia duit. Sampai Khadijah tu galah kaya yang terkenal lah. Dalam kota Mekah. Kaya sungguh. Khuwailid ku turune raja pula dah. Sampai Nabi sedap duk sungguh. Dah kan sedap duk pun dua ni. Sampai kedua ni mati kak. Sereh. Supaya bahu tak ada dua belah dah. Ni sahabat Nabi tu pelaku Isra Mi'raj tu. Sebagai hiburan hati ke Nabi Muhammad, soba kedua orang mati yang dia saya isteri yang telah meninggal dunia, dan bapa saudara pun jadi saya tempat dia duk tupai mati dunia, mati juga meninggal dunia. Lebih-lebih lagi pak saudara Nabi nama Abu Talib ada kata mati bercabut email pula dah. Sahabat Nabi cerita sangat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad kamu kasih setara mana mu tak lewi hidayah. Supaya kita kasih setara mana ke anak. Tak lewi hidayah kita. Ikhtiar ya. Dah. Nak wi anak kita bukan. Cuma jamuh tak pala anak. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihu fid din wa amlihu ta'wil. Tu lah ikhtiar kita. Ingat dah mak? Mak ada anak apa orang? Ada seorang bau? Baca tu mak pagi-pagi kau anak. Tak ingat sabu mak tiga tu. Tak ingat buat patih thai lah mak. Tak tapala patih thai ni aja tu thai. Mak ingat cerah tu deh. Betul lah mak senim kita ingat belakang 3 4 tu apa lagi dah. Dah, tu puasa leh pun tak ingat deh. Tak ingat buat patih thai lah. Gua patih thai ingat habis. Tak ingat kau dah ne pagi lagi. Dah lapar apa? Pukul 8 pagi pukul 6 teh. Tak gitu kok. Kita jalan lagi beradu. Apa tu lagi kita mutu dakwah. Ting thai ni aja je thai. Lama-lama ingat. Pada orang kita tak ada dengar lah. No, ni mak nak pergi dah nak cing dah ke. Kalau mak boleh tengah je lagi. Nak pergi dah tu. Jangan nak duduk kau ni panah punggung saya tak apa. Tak nak goyak we dia. Asabit itulah mengaji besarnya fadilah. Ada hadis sebut Nabi kata kalau mu nak tengok muka orang bebas pada api neraka, mu tengok muka muta'allimin wal mustami'in. Orang ambil kitab duk nadah dan orang duk dengar kitab. Mu tengok muka dia ni muka bebas pada api neraka dah. Salah habis kita kena sayang dengan ilmu tak ada dah. Cuba fikir balik bentuk. Yang lain tak ada lagi Nabi dah. Semaya tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada, dakwah tak ada, jual tak ada. Hak mula-mula buka mulut Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq handa. Ni penting penutup. Lepas tu di pondok baba menawah ni buat sareng ngaji. Sareng untuk kai budak-budak ngaji ladu ilmu budak boleh menjadi seorang dalam masyarakat. Boleh perak, boleh buat tubik kara-kara munkar dalam kampung gapo ada. Berjudi mabuk gapo dengan sebab budak tu pakai ni lah akan habis benda-benda dalam kampung. Sampai tu penontonnya duk tengok, sokonglah, bantulah kepada pondok baba mecok kelubi pembangunan ni. Kerana kurangnya banyaklah tempat dia lagi tu, perlu kepada anda di mana saja nara taning jalan khususnya dah dimain supalah. Bila tengok yang lesuk pada bertanding, ingat pada pondok baba me kita tia ni ya satu yang ngaji sekali ngamo pondok apa dalam. Pas yang ngaji benda padai pula. Abak dia boleh buka pondok. Amba situ tempat yang nak gitu ya. Boleh dia kecek bawah gini tak apa dah lah. Habaq dia boleh buka pondok tu banyak tempat lah dia mengaji, dia warak lagi. Dah ke? Banyak perkara tak dia cukup dah sifat tu hawi dia. Kamar dia lalu itulah dia pun buka pondok. Buka pondok tu azai atania nak didikkan anak-anak cucu kita menjadi seorang yang ada rega di sisi masyarakat. Maka dengan masyarakat yang keadaan pada masalah ni, maka lalu tu kita kena banyak benar pondok-pondok. Sebab pernah buat pertahan ni, sakut dengan dajjal-dajjal Yahudi tu banyak doa yang membawa kepada sebab anak-anak kita nak wituruk perangai dia. Tengok, nak buat lagu mana umat-umat Nabi Muhammad anak sikit. Tak sewi ramah. Ni belawai dengan Nabi belakang ni. Sabit Nabi atas lagu mana? Siapa-siapa dia baik semaya. Baik semaya di sini mana semaya kena lah. Semaya sokmo jangan tinggal. Semaya dah lewat ketu. Semaya dengan belajar. Sokmo dah, semaya lewat ketu dah, tapi kalau belajar dah tak nama baik semaya. Sebab tak reti rukun syarat semaya lagu mana. Sabit Nabi ya kecek wa iqamis solah, Nabi tak ada kecek wa solah mak. Rukun Islam ada 5, bunya Islami ala khamsin, dijadi dibina Islam tu atas 5 perkara.
Mana yatamu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun yang kedua, wa iqamis solah. Nabi tak ada kecek wassalah dak. Ni tempat kita kena belajar mak. Mak ingat dak rukun 13 mak? Bedak mak bos belah. Dia bos 12 kau mak. Bos boleh ni tilenin dia bawa rem. Mak. Rukun 13 mak kena ingat mak. Mak kena ingat mak. Tidak tak dinama wa iqamas solah, wa iqamis solah. Mendiri ke semaya. Orang tak panggil beri ke semaya, malah ke semaya ni cukup pi syarat dan rukun biasa dia. Tak biasa ni. Anggaplah ke mana-mana bagi kita pun. Baru nak panggil semaya. Kena mencukup pi rukun dan syarat baru nama ke semaya. Kalau semaya nama wasalah saja. Tengok Tuhan kata, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitabullah, mana Quran lah. Lagi pula wa iqamus solah, dan orang mendiri ke semaya. Dia tak ada kata wasalah wa aqamus solah, mendiri ke semaya. Betul wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kalau mau tiga orang-orang yang belanja harta dia baik waktu senyap dan waktu nyata. Nama kata senyap-senyap pahala lebih, pahala nyata tak ada pahala dak. Tu yang sebut juga wa alaniyah. Betul-betul kau dapat bapa mai perah, tidak tahu pak semin 7 sampai belah buku. Orang tengok belako. Tu nyata. Hak ni Tuhan kata orang ni baik baca Quran dan berdiri ke semaya, orang sedekah senyap dan nyata. Orang ni tu yarju natijalan tabur. Mereka ni lah penegak yang harap berkekalan di akhirat esok. Ni nego hak kekal sungguh. Nego kelapa dah, nego getah, nego rocek terbelur tetu duk tengok. Naikkan duit pitih yang kita nego itulah menjadikan zakat kita keluar dan menjadikan duit pitih kita itu sebagai jadi jariah untuk bantu pondok dan tadika dan sebagainya. Maka itu namakan kekalahan untuk nego akhirat. Tu yarju natijalan tabur. Penego kita yang kekalahan harap itulah di akhirat esok. Itu baik. Kemudian kita ambil ketiak sekali lagi nawaya katanya, di antaranya apa nama ni masalah bab sedekah saat ni kok besar tak besar dia siapa di antara kalau sedekah senyap-senyap dekah terai-terai Tuhan sebut lako-lako. Tuhan kata dalam Quran dia wa anfiqu allazina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Tuhan kata orang-orang yang belanjakan infak harta dia tu daripada waktu malam. Bui malas senyap-senyap tak ada siapa tahu. Mari tinggal barang-barang kakak besi atau gerak babai tidur hawi duit senyap malas dia panggil. Patus sirran wa ala apa nama ni awan nahar. Allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar pada tengah hari. Ni pemacet cerah lagu ni kita bo duit. Duit tengah hari. Wi dalam lagu ni pun tengah hari. Patu tu kata lagi sirran. Sirran ni wi senyap-senyap. Wi dalam juga tak ada pihak tengok. Tak ada pihak tahu kita dengan tu hepuh masuk dalam akab bin hak al-huda atau baba canan ni. Dalam tu. Senyap-senyap. Pasal lagi wa alaniyah. Wa alaniyah ni terai-terai nyata. Ambil 4,000 2,000 wi ke baba main. Depan orang ramai-ramai. Ni terai-terai selalu dah. Hak dekah terai-terai Nabi kata lagu mana? As-sadaqatul alaniyah. Bermula sedekah wasa terai-terai nampak tungai-tungai selalu dah ni. Hak ni Nabi kata junnatum minan nar. Allah adalah menjadikan dinding pada api neraka. Besar sedekah siapa boleh jadi dinding api neraka? Baiklah dekah senyap, dekah terai, dekah malam, dekah tengah hari. Sampai Tuhan sebut 4 perkara tu. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar. Semalam dia sia. Sirran wa alaniyah senyap atau nyata. Pak ni nak royak boleh kita sedekah lako-lako. Cuma ulama 4 perkara ni Tuhan kata falahum ajruhum inda rabbihim. Maka adalah balasan hak kita dekah baik malam sia. Dekah senyap, dekah terai ni, dekah ni orang panggil pahala duduk di sisi Tuhan dah. Tak ada kena bosan sikit habuk dah kadah dia weh. Tak ada kena bosan sikit habuk dah kat cah kayah dia. Dah, tak ada kena bosan dah penontonnya di mana kat ibu apa dah kasih semua adik-adik pemuda semua dah. Bawa mau nayuk-nayuk dia tengok atau bawa tu nebel dia tengok. Kita bui waktu waktu malam tengah hari sia dalam 4 bahasa kita sedekah ni Tuhan kata falahum ajruhum inda rabbihim. Maka adalah pahala sisi Allah Taala duk di Tuhan sendiri pahala kita sedekah. Panduk bosan gapo nama. Lalu Tuhan kata fala khaufun maka tak ada adalah ketakutan di atas mereka itu.
Bila mu ada sedekah baik Malaysia tengah hari ni, mun tak usah ada takut pun. Takut benda nak hidup depan. Mati pun duduk depan, kubur pun duduk depan, serga pun duduk depan, masa pun duduk depan. Kemudian bila mu ada sedekah baik Malaysia tengah hari ni, mun tak ada ketakutan dah Tuhan kata. Mari menunjuk atas perakan wik kita dah. Wala tahzanu, dan mu tak usah duk cita-cita, tak usah duk serabut lah. Nak tinggal kekayaan harta anak bini mu dengan sebab mu sedekah 3-4 perkara tadi baik Malaysia hari, dan waktu senyap nyata, tak usah duk bimbang, tak usah duk duka cita gapo dah. Tu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tak ada ketakutan di atas mereka tu, dan tiada adalah duka cita di atas mereka tu. Ni ayat Tuhan sendiri mari perakan untuk sedekah kita baik waktu malam siang hari atau dikatakan senyap atau nyata. Ada oleh demikian itu penonton yang ambil bahagia pada pertanding sama-samalah ingat kata pada banak baba kita ni perlu sangat kepada khairat atau saham untuk kongsi kepada menyudah sempurna ponok dia. Yang sekut samah yang kita masuk kongsi, insya-Allah akan jadi jariah, boleh jadi sentimen kita lepas daripada mati. Begitulah amba bahasa pertanding cukup sekali lah deh. Asal pun banyak dah.